Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Selepas dilantik sebagai menteri baru bagi Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi ataupun KPPK, menteri yang bertanggungjawab melontarkan satu idea yang besar untuk diberikan perhatian oleh warga kementerian dan juga pemegang taruh di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi. Apa yang saya maksudkan iaitu Yang Berhormat Dato' Haji Zuraida Kamaruddin melontarkan idea untuk mengguna pakai satu perkara yang penting dalam melihat kelestarian dan juga sustainability ekonomi komuniti ini, iaitu mengguna pakai ekonomi sekular, iaitu ekonomi yang berasaskan kitar semula sisa komoditi untuk menjadi produk yang boleh dipasarkan dan mendapat harga yang premium. Kalau kita boleh letak secara lebih dekat, komoditi yang dimaksudkan seperti komoditi sawit, lada hitam, pembalakan, kayu, begitu juga kenaf dan seumpamanya. Kerana semua komoditi ini di bawah Kementerian Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi. Adakah ia boleh dicapai dalam waktu yang singkat ataupun sirkular ekonomi ini sudah lama dilaksanakan tetapi kita tidak ada kekuatan ataupun tidak memaksimalkan kekuatan sirkular ekonomi. Sedangkan ia sudah pun dilaksanakan di negara-negara Eropah dan juga kebanyakan negara maju menggunakan pakai konsep reuse, recycle dan juga menggunakan pakai kitar semula itu sebagai satu bahan yang boleh dijadikan komoditi dan juga mendapat harga yang menarik di pasaran. Jadi di talian pada malam ini saya akan bersama dengan Yang Berhormat Dato' Haji Zuraida Kamaruddin, Menteri Perusahaan Peladangan dan juga Komoditi. Assalamualaikum Dato' Zuraida, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Isro? Terima kasih. Terima kasih Datuk kerana bersama saya Nazri Kaha pada malam ini. Datuk, ini mungkin satu lontaran cabaran juga kepada pemegang taruh dan juga warga kementerian. Kerana kita tahu komoditi sekarang pada harga yang menarik ataupun kalau sawit misalnya antara yang tertinggi pernah diperolehi oleh pemain-pemain industri daripada harga ladang. Tetapi akibat pandemik COVID-19 kita sedia maklum juga ada halangan dan cabaran dihadapi oleh terutamanya pekebun kecil kerana tidak boleh rentas daerah, tidak boleh rentas negeri. Kekurangan tenaga buruh bukan hanya di kalangan pekebun kecil tetapi syarikat-syarikat multinasional juga berhadapan dengan tidak adanya tenaga buruh yang boleh digembelengkan untuk memaksimalkan produksi sawit di ladang kerana jangka hayat buah sawit itu perlu diproses dalam masa seminggu, 2 minggu. Tidak boleh lebih dari itu menyebabkan akan berlaku kerugian. Jadi dalam hal ini untuk mencapai keberhasilan utama bagi kementerian, adakah ini sebenarnya yang ingin dilihat low hanging fruits oleh pihak kementerian yang dilontarkan oleh Dato' Zuraida Kamaruddin dalam melihat komuniti kita dan juga melihat realiti cabaran yang kita hadapi dalam masa yang sama memaksimalkan apa yang ada di keliling kita? Silakan Dato'. Okey, alhamdulillah, terima kasih Nazir for having memberi peluang dalam sesi interview kita. Dalam kementerian yang baru ini adalah Kementerian Peladangan dan Perusahaan Komoditi. Yang saya lihat yang perkara yang saya walaupun baru dalam seminggu berada dalam industri ini, saya dapat sempat bertemu dengan kritik-kritik dalam perindustrian ini. Dan perkara utama yang mereka lontarkan adalah terutamanya di dalam komoditi sawit yang mana ianya banyak tergantung kepada kegunaan labor, tenaga kerja. So jadi sawit ni dia ada 2 cycle. Satu first 6 months, 6 bulan, lepas tu 6 bulan yang kedua. Jadi first 6 months pertama tu ada 60% of our commodity comes from first 6 months, and then the second part comes 40% dia punya yield yang dia punya hasil. Jadi oleh kerana pandemik tadi dan sebagainya, jadi kita ada masalah dari segi tenaga kerja. So jadi yang ini yang saya insya-Allah akan cuba menyelesaikan immediately because kita hendak pastikan bahawa 40% yield ini hasil ini tidak tidak rugi oleh kerana ketika ini saya dapatkan maklumat bahawa
hasil daripada kelapa sawit ni contohnya, ianya membawa kerugian is a waste of up to 20%. Ya, 20% waste. Satu kerana yang tadilah dia punya buah tu kena harus di plug plug untuk dikait untuk collection dan tidak boleh tunggu lama. Jadi because of that 20% of the potential of the business tu hilang dan rugi. Yeah. Jadi kerana itu saya akan bekerja sama dengan, dan saya tanya di antara perkara itu kenapa yang masalah workers ni, because MITI membenarkannya tapi MKN tidak membenarkannya kerana dalam lawatan-lawatan siri penguatkuasaan didapati bahawa tempat-tempat tinggal di pekerja-pekerja di ladang-ladang sawit ni tidak memenuhi syarat-syarat perindustrian perumahan untuk perumahan dalam perindustrian perladangan ini. So jadi oleh kerana itu ni ada dua perkara. Oleh kerana saya datang dari KPKT dahulu, memang ada satu polisi yang telah kita keluarkan di bawah KPKT, polisi iaitu polisi rumah pekerja rumah pekerja. Jadi ada dua, satu temporary labour quarters, kedua ada centralized labour quarters. Yang mana ini boleh guna pakai oleh semua industri, bukan industri pembinaan saja. Jadi mungkin ini kementerian ini tercecer sedikit dari segi maklumat ini, dan saya telah meminta pegawai untuk melihatkan perkara ini, dan ianya boleh dilaksanakan, digunakan di kabin-kabin dan sebagainya, as long as dia mematuhi Akta 446 daripada Kementerian Sumber Manusia, tempat tinggal mereka tu boleh kita gunakan. Jadi yang ini saya akan apply immediately untuk dilaksanakan di ladang-ladang dan juga di bukan saja sawit dan juga di timber industry, tempat furniture, perabot, industri perabot juga. Mereka mengatakan saya bahawa masalah penginapan pekerja-pekerja, that was the problem. So yang ini saya akan tackle immediately, yang boleh dilaksanakan, ada space dan kita boleh pakai cabin concept which is very fast yang boleh kita laksanakan. So yang kedua tadi adalah labor tadi, adalah untuk saya juga berhubung dengan Kementerian Sumber Manusia untuk membuat immediately satu pilot study test, because bila quarantine dia masuk quarantine, kalau tempat mereka itu mematuhi dengan syarat-syarat tu, kita boleh memberikan mereka injection dan mereka duduk di dalam ladang, di tempat pengidapan mereka yang ada di ladang itu sendiri. Jadi 14 hari di situ dan lepas 14 hari mereka boleh turun bekerja. So jadi ini tidaklah susah untuk dilaksanakan, cuma untuk mendapatkan permit untuk kebenaran untuk membawa pekerja-pekerja daripada negara luar untuk bekerja di ladang-ladang ini. So jadi yang ini saya rasa low-hanging fruit yang boleh saya usahakan dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga dengan MITI untuk memastikan bahawa dibenarkan untuk masuk ke negara kita, dan kita akan tackle atau kita akan membenarkan plantation yang besar ini untuk mengambil pekerja asing dan pastikan mereka buat injection dan lepas itu di kuarantin di tempat ladang mereka dan pastikan tempat penginapan mereka itu sesuai dan mengikut mematuhi syarat-syarat. Dan insyaAllah ini boleh kita pastikan bahawa by year end, untuk hujung tahun ini kita akan dapat target yang selalunya 40% hasil kita datang daripada hujung tahun. Yang ini saya nak cuba capaikan insyaAllah. Datuk, dalam melihat mengatasi cabaran besar ketika pandemik, iaitu isu buruh asing dan juga isu berkaitan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu merentas daerah dan juga merentas negeri, dalam masa yang sama juga kita tahu buah sawit dan juga bahan-bahan komoditi ini perlu diproses dengan cepat kerana pasarannya ada di luar sana. Tetapi bagaimana kementerian lebih proaktif untuk memastikan pekebun kecil, syarikat-syarikat dan juga mereka yang berada di dalam industri ini akan sentiasa mendapat manfaat segera supaya mereka tidak terbeban dengan kos, tidak terbeban dengan isu-isu berkaitan dengan pengeluaran dan sebagainya. Apa langkah proaktif yang Datuk ingin lihat dilakukan oleh warga kementerian dalam masa yang sama Datuk melontarkan idea sekular ekonomi itu? Ya. So dalam sekular ekonomi ini kita harus memang ada ladang-ladang besar seperti KLK, UEM ni, diorang UEP contohnya IOI,
mereka ada sistem tersendiri untuk recycle balik bahan-bahan sisa mereka itu. Tetapi ianya tidak dilaksanakan dengan secara bersistematik dan tidak secara struktur yang penuh, ya. Jadi oleh kerana saya juga datang dari KPKT yang mana ada saya take charge of waste management, pengurusan sisa pepejal, termasuk dalam bidang ini juga, yang mana ladang-ladang tidak termasuk dalam sistem pengumpulan sisa pepejal di KPKT, yang mana saya baru nak memperkenalkan waste park, yang mana kita akan juga melihat botany waste. Jadi botany waste macam rumput-rumput, macam daun-daun dan sebagainya. Tapi namun demikian, oleh kerana peladangan ini adalah dia tersendiri di luar bandar dan sebagainya, jadi syarikat-syarikat yang besar ini, dan yang ini saya kena juga melihatkan apakah kuantiti kapasiti, tapi saya rasa kapasiti dia besar untuk memastikan bahawa sisa-sisa sampah, daun, kulit, khas, sabut-sabut ini semua boleh mereka kumpulkan dan membuat satu sistem sistem janaan yang mana boleh transform ataupun menjadikan sisa-sisa ini kepada bahan-bahan yang berguna, seperti kalau macam sawit ini dengan dia punya sabut-sabut itu boleh menjadi bahan untuk membuat jalan, untuk lightweight road, lightweight lightweight tar lah, ataupun dia juga boleh compactkan, menjadikan brick kecil, batu-batu kecil. Jadi ini yang perkara yang harus kita enhancekan atau kita menaik tarafkan kepada satu sirkel ekonomi yang mana semua hasil dalam ladang itu dapat kita menjadikan hasil pendapatan, ya. Jadi yang ini juga boleh, produk-produk ini boleh mereka gunakan juga balik untuk pembinaan mereka dalam ladang, untuk gunakan untuk pembetulkan jalan dalam ladang, ya. Jadi ini di antara perkara yang syarikat besar tu harus kita lihat dan melihatkan polisinya harus to be in place, dan satu SOP ataupun guidelines yang lebih teratur dan tersusun harus dipatuhi. Itu di pihak syarikat-syarikat besar. Tapi dalam smallholders yang kecil ini, kita ada dalam 300,000 anggota daripada Smallholders Association, atau apa dia panggil dalam bahasa Melayu pekebun kecil. Pekebun kecil lah, pekebun kecil. Jadi yang ini yang harus kerajaan mengambil bahagian, kerana pekebun kecil tidak mampu untuk mengadakan modal, sistem dan sebagainya untuk mengendalikan. Yang ini yang saya juga harus mencari atau merancang mereka atas satu kaedah yang mana kita boleh melantik operator-operator yang pakar dalam bidang pengurusan sisa pepejal untuk diberikan kawasan-kawasan agar mereka boleh menguruskan sisa-sisa ini kepada satu barang yang lebih hasil lebih produktif, dan juga ini akan menambahkan hasil kepada pekebun kecil ini, kerana sampah-sampah sisa ini akan dibeli oleh operator-operator ini untuk mereka recycle ataupun memprosesnya menjadi hasil yang mereka juga akan dapatkan menjadikan pendapatan. Jadi ini akan membuat kawasan perkebunan itu lebih bersih, lebih terurus dan teratur, dan sampah-sampahnya juga dimanfaatkan, dan ini juga akan menghasilkan, menambahkan pendapatan pekebun kecil itu sendiri. Adakah Yang Berhormat Dato' Haji Zuraida sudah mengenal pasti bagaimana pemain industri dan juga pekebun kecil boleh ataupun mengguna pakai konsep sirkular ekonomi ini, dan apakah ada insentif? Kerana kita tahu hal berkaitan dengan recycle, menggunakan bahan sisa ini melibatkan kos. Selalu pihak industri dan juga pemegang taruh, terutamanya pekebun kecil, tidak berminat langsung untuk mencampurkan diri dalam bidang-bidang menguruskan sisa ini akibat daripada kos yang terlampau tinggi daripada apa yang manfaat yang mereka akan dapati. Jadi adakah kementerian sudah mengenal pasti ekosistem yang bagaimana akhirnya ia akan memberi manfaat kepada semua pemegang taruh dalam Kementerian Peladangan dan juga Komoditi? Untuk pekebun kecil tidak susah, kerana kita akan nanti operator. Dalam industri ni ada banyak operator yang membuat recycling, ya, dalam bidang yang saya dari PKT saya buat waste management. Ada banyak player sebenarnya yang mereka boleh menunggu
untuk mendapatkan sisa-sisa ni untuk mereka recycle dan menjadikan hasil. Dan ini adalah source of pendapatan mereka, sumber pendapatan mereka. Dan jadi daripada jualan yang untuk pokok-pokok kecil, daripada jualan hasil-hasil, jualan-jualan sisa ni akan mendapatkan hasil pada mereka. Jadi there's no need to be incentive, because operator ada. Kita akan lantik operator then get them to come and tender whatever. So yang industri besar itu, yang itu adalah kalau kita ikut ada green technology dan sebagainya di bawah MITI, di bawah saya ingat daripada Kementerian KASA, KASA lah, alam sekitar. Alam sekitar, mereka ada insentif program yang mana yang itu saya kena lihatkan bagaimana saya boleh gabungkan sekali untuk manfaatkan kepada pemain-pemain industri yang besar. Jadi sudah tentu they need to invest on kalau dia nak buat sendiri, but if it's cheaper, lebih murah untuk mereka adalah untuk menyerahkan kepada operator-operator pengurusan setiap pekerja daripada mereka sendiri nak mengendalikannya. So jadi apapun sampah-sampah mereka akan menjadi hasil kepada mereka. Datuk, kita tahu tentang penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan pembangunan bahan sisa daripada industri komoditi ini bukan perkara baru. Kalau kita boleh lihat apa yang sudah dilakukan oleh rakan-rakan di universiti akademia kita, memang banyak. Mereka pun mendapat geran yang berjuta-juta daripada pihak kementerian sebelum ini. Adakah Datuk ingin melihat rakan-rakan akademia yang sudah melakukan kajian-kajian dengan syarikat-syarikat peladangan besar yang pakai segala ataupun kajian sisa dan juga boleh dimanfaatkan untuk hal berkaitan dengan komersial ini, boleh digabung jalin dengan masa yang terdekat ini, Datuk? Ya, saya ingat itu boleh digabung jalin kerana sudah buat research. Tapi selalunya kita ni selalu bila research telah dibuat, tapi selalunya tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya bila pada end user. Kita lihat just satu achievement akademik je, maknanya hasil boleh mencipta satu mesin dan sebagainya. Tapi bila pelaksanaannya to commercialize, we have problem because the product itself kena di manufacture lagi, tambahkan. That's where we are stuck there. So jadi kalau pada pendekatan saya, pengalaman saya dalam pengurusan pekerjaan ini, mungkin baik kalau kita boleh gunakan hasil cipta daripada universiti ini dan boleh di-reproduce dengan lebih cepat, mungkin boleh kita manfaatkan. Itu for long term. Tapi for short term, kita dah ada ever-ready operator yang boleh melaksanakan pemungutan dan memproses sisa-sisa ini untuk mereka menjadikan bahan-bahan yang boleh digunakan seperti batu-bata ke seperti untuk buat jalan dan sebagainya. Jadi ini semua akan kita cuba manfaatkan yang merekaan daripada universiti itu. Kalau ia mudah untuk di-reproduce, insyaAllah kita boleh gunakan. Tapi my short term is to identify operator yang sedia ada untuk menguruskan sisa-sisa ladang ini untuk mereka proses. Datuk, pastinya selain pada melontarkan idea besar seperti circular economy ini, pemegang taruh, pemain industri dan juga pekebun kecil ingin melihat isu yang dihadapi oleh mereka sepanjang melalui pandemik. Antaranya iaitu pasaran sawit kita di Eropah. Adakah kementerian ingin terus melobi Kesatuan Eropah supaya pasaran kita boleh memasuki semula minyak sawit ke Eropah? Ya, kita ada ketika ini saya difahamkan ada dua syarikat besar yang nak masuk tapi ditahan seperti Sime Darby dan UEP Sime Darby, IOI dan Sime Darby. So jadi yang ini telah berlaku tapi mereka tidak buat dia secara official lah. Jadi itu memang satu usaha bilateral atau yang saya akan usahakan dalam segi diplomatik dan sebagainya. Tapi namun demikian, sudah tiba masanya MPIC atau KPPK ini kita kendalikannya dengan cara pendekatan korporat. Yang mana mereka harus lebih kreatif dari segi branding produk itu, dari segi commercialize dia, dari segi namanya dan sebagainya. Jadi ini satu pendekatan yang insyaAllah saya akan ambil untuk melihatkan bahawa satu pendekatan baru untuk commercialize our product yang sekarang ni kita cakap minyak sawit daripada Malaysia. So probably we come up with a brand yang mana tidak mereflekkan ianya adalah sawit yang mungkin di sana dia ada bad perception kerana this is just market competition sebenarnya.
dan mereka mengomok-omokkan kononnya sawit ini tidak berapa healthy dan mengakibatkan deforestation dan sebagainya. Jadi ini adalah fakta-fakta yang harus kita memberikan program-program awareness bahawa kita punya conservation of tanah tu sangat terkawal di Malaysia ini. Kerana kita pastikan kita tidak melebihi certain acres dan kita pastikan ada penanaman semula. Jadi ini perkara yang kita kurang memberikan awareness, kesedaran, maklumat kepada negara yang US ataupun UE yang ketika ini memberikan menganggap kita ni produk ni diskriminasi tu our produk kerana is market competition, mereka nak promote soya bean, minyak soya dan minyak apa lagi satu yang itu is market competition. Jadi in actual fact market competition kita punya kelapa sawit ni is much more healthy, lebih nutritious, lebih berkhasiat kalau kita bandingkan dengan minyak soya. So, jadi mungkin satu market mechanism yang lebih baik kerana mereka kena terima bahawa dalam kajian juga menunjukkan bahawa kelapa sawit ni adalah lebih jauh berkhasiat daripada minyak soya. Jadi mungkin satu trading yang harus kita bincangkan dengan mereka ini agar mungkin cara yang lebih manfaat, lebih mendatangkan hasil untuk mereka ekspor dia punya soya dan kita supply kita punya minyak sawit. Ini satu long term perbincangan long term yang harus saya mulakan untuk berbincang dengan mereka agar mereka tidaklah menjadi ejen yang mendiskriminasi minyak sawit kita dan menjadi ejen yang memburuk-burukkan Malaysia dalam production of our minyak sawit ni. Datuk, dalam masa yang sama kita terus melobi dan juga cuba membuka semula pasaran di Kesatuan Eropah dengan tindakan bersama rakan kita Indonesia antara pengeksport sawit terbesar dunia. Adakah Datuk melihat ada keperluan untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara tradisional seperti China, India dan juga Timur Tengah kerana pasaran yang sedia ada, kerana kalau kita nak pergi ke kawasan-kawasan baru ia melibatkan satu proses yang agak lama dan kita tahu ekonomi kita perlu berkembang, sumber-sumber pendapatan negara perlu diangkat ataupun ditambah kerana dalam keadaan sekarang kita memerlukan pendapatan kepada para pekebun kecil dan juga pihak industri. Datuk. Ya. Okey, ya memang betul. Kita akan expand, kita akan berkembangkan kepada negeri lain seperti kita di Korea, di Jepun dan juga beberapa negeri yang telah mereka taklimatkan. InsyaAllah ini adalah new market dan with a new position. Tapi satu lagi perkara yang harus kita manfaatkan adalah kita punya sawit merah. Minyak sawit merah. Yang mana yang ini adalah kualitinya lebih tinggi. Jadi bagus kalau kita fokus kepada kualiti yang higher quality minyak palm oil untuk kita marketkan. Jadi kita ada perbezaan di antara produk kita dengan produk Indonesia. Yang mana produk Indonesia adalah produk yang biasa, yang gold color tu. Jadi probably this is a way of kita nak differentiate bahawa minyak sawit kita adalah jauh lebih baik, jauh lebih berkualiti. Di samping kita ada certification yang mana dapat diterima oleh dunia. Tapi dari segi expansion memang kita going into China market, kita akan go to the even to the Indian market dan juga to Pakistan dan beberapa negeri sebelah timur ini yang kita akan target dan yang mana lebih familiar dengan produk-produk halal seperti Pakistan, Afghanistan probably dan negeri-negeri Islam dan mungkin dia melihatkan kita punya hasil, kita punya produk adalah produk yang halal, jadi mereka lebih berkeyakinan. Cuma kita ni kena menunjukkan bahawa ianya is of higher quality, kualiti lebih baik yang mana mendatangkan khasiat. And we are doing this. Kita akan pergi ke negeri-negeri luar ni. In fact, ada office dah yang ada di kawasan-kawasan ini. Yang Jeddah pun kita tahu, Saudi pun juga menyambut baik produk sawit kita ini. Dan dalam masa terdekat kita akan ke sana dan untuk buat rundingan dan membuat satu memorandum untuk lock the deal dengan mereka. Tentang pengeksportan kita punya sawit kepada negeri sana, ke Saudi.
Okey, terima kasih. Itu saja perbincangan kami pada malam ini, Datuk. Cerita manfaat skala ekonomi dan juga cabaran dan apakah jalan keluar yang diangkat oleh Kementerian Pusat Peladangan dan juga Komoditi kepada pihak industri dan juga pemegang taruh. Terima kasih Datuk Haja Zuraida Kamarudin. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Datuk.